Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rezan bin Sana Abidin bernombor metrik S6377 akan membentangkan tentang tajuk perpisahan antara Korea Utara dan juga Malaysia. Seperti kita tahu bahawa Malaysia pun telah menjalin hubungan antara Korea Utara sejak 1973 lagi. Tapi disebabkan beberapa faktor berlakunya perpisahan antara hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga Korea Utara. Jadi apa terjadi pada hadap Malaysia dan Korea Utara ini sehingga menyebabkan berlakunya pemutusan hubungan diplomatik ini? Jadi mari kita sama-sama saksikan. Baiklah, kita beralih pada pengenalan dahulu. Seperti kita tahu bahawa Korea Utara merupakan sebuah negara di bawah pemerintahan Kim Jong-un, yang mana beliau telah pun memerintah negara Korea Utara sejak dari tahun 2012 hingga kini. Dan juga Malaysia telah pun membentuk hubungan diplomatik bersama Korea Utara pada tanggal 30 Jun 1973, dan ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan Korea Utara untuk memajukan negara mereka dengan meningkatkan hubungan dengan negara-negara yang lain. Jadinya Malaysia antara salah satu sebuah negara yang bertuah dapat menjalinkan hubungan diplomatik itu bersama Korea Utara itu sendiri. Dengan hubungan diplomatik ini, Korea Utara telah pun membentuk kedutaan di Kuala Lumpur, iaitu ibu negara di Malaysia, manakala kedutaan Malaysia juga dibentuk di Pyongyang itu sendiri, iaitu ibu negara di Korea Utara. Jadinya kesan daripada hubungan diplomatik ini, ekonomi Malaysia juga meningkat, di mana Korea Utara banyak mengimport minyak bertapis, kertas asli dan minyak sawit dari Malaysia, manakala Malaysia mengimport barangan besi dan koloni dari Korea Utara. Hal ini memberi kesan yang baik dari segi ekonomi antara kedua-dua buah negara itu sendiri. Jadinya kesan daripada hubungan diplomatik ini bukan sahaja memberi kelebihan dari segi ekonomi, malah dari segi pelancongan juga. Sebagai contohnya, rakyat Korea Utara dapat melancong ke Malaysia tanpa menggunakan visa, dan begitu juga rakyat Malaysia yang ingin sangat melancong ke Korea Utara, mereka boleh saja melancong ke Korea Utara tanpa penggunaan visa itu sendiri. Tapi pada tanggal 13 Januari 2017 berlakunya satu sejarah yang mana hampir menggoyangkan hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia, di mana berlakunya kes pembunuhan Kim Jong-nam yang merupakan abang kepada Presiden Kim Jong-un. Jadinya kerajaan Korea Utara menganggap yang Malaysia menyembunyikan sesuatu atas pembunuhan abang tersebut kepada Presiden tersebut, kerana kebetulan kes itu berlaku di KLIA. Namun pada tanggal 19 Mac 2021, Korea Utara telah mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia susulan kes seorang rakyat Korea Utara yang menetap di Malaysia, iaitu yang bernama Moon Chong-myong, mengekstradisi ke Amerika Syarikat dituduh mengubah wang haram. Jadinya Chong-myong ditahan pihak berkuasa Malaysia pada 14 Mei 2019 susulan waran tangkap mengikut Seksyen 13(1)B Akta Ekstradisi 1992 atas dakwaan konspirasi pengubahan wang haram serta melanggar Sekatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Jadinya kesan daripada itu, Korea Utara terpaksa kerajaannya menutup kedutaan besar Malaysia di ibu negara Korea Utara, iaitu di Pyongyang, yang mana operasi itu telah pun ditutup sejak tahun 2017 susulan kes pembunuhan Kim Jong-nam di Malaysia. Dan Malaysia telah pun mengumumkan pada 4 Mac bahawa kedutaan Korea Utara Kancol dan kedutaan Malaysia Muhammad Nizam telah pun diisytiharkan persona non grata, iaitu bermakna penghalau dengan serta-merta dan akan dibuang dalam tempoh 48 jam. Baiklah, kita beralih kepada faktor berlakunya hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia terputus disebabkan faktor yang pertama adalah kes pengubahan wang haram oleh seorang rakyat Korea Utara. Seorang rakyat Korea Utara yang bernama Moon Chong-myong merupakan seorang rakyat yang menetap di Malaysia, dituduh mengubah wang haram dan diekstradisi ke Amerika Syarikat AS dan dibicarakan di sana.
Oleh demikian, demi untuk melindungi hak dan kedaulatan negara Malaysia, perkara ini juga merupakan satu faktor utama keputusan Korea Utara untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Malaysia. Dan perkara ini juga bukan sahaja mengganggu kedaulatan negara kita, malah dapat menggugat imej negara kita terhadap kes pengubahan wang haram itu dari seorang rakyat Korea Utara itu sendiri, ya. Chong Myo ditahan pihak berkuasa Malaysia pada tanggal 14 Mei 2019 susulan waran tangkap mengikut Seksyen 13(1)B Akta Ekstradisi 1992 atas dakwaan konspirasi pengubahan wang haram serta melanggar Sekatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Faktor yang kedua adalah untuk menjaga kedaulatan negara Malaysia daripada ancaman Korea Utara. Dengan pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia ini, dapat ancaman yang begitu hebat, ya, daripada Korea Utara sehinggakan berlakunya konflik antara kedua buah negara, iaitu antara Korea Utara dan juga Malaysia. Korea Utara telah pun menahan dan menyekat rakyat Malaysia yang menetap di sana untuk pulang ke tanah air. Namun selepas rundingan demi rundingan yang dibawa oleh kedua buah negara tersebut, akhirnya dapat menamatkan pertikaian tersebut dan rakyat Malaysia yang terkandis di Korea Utara telah pun dibenarkan pulang ke negara mereka tersebut. Oleh demikian, pemutusan hubungan antara kedua-dua buah negara tersebut dapat menjaga kedaulatan negara Malaysia, di mana bagi mengelakkan perisik ataupun anasi dari Korea Utara masuk ke Malaysia dan mengganggu keamanan negara Malaysia dengan mengawal sepadan antarabangsa, kesan daripada pemutusan diplomatik tersebut. Selain itu juga, dengan pemutusan hubungan diplomatik ini untuk mengelakkan kerajaan Korea Utara melakukan perkara-perkara hal yang mencurigakan di negara kita, seperti mana kita tahu kes mendiang kematian Kim Jong-nam yang mana beliau pun dibunuh di negara kita. Kenapa kes ini berlaku di negara kita dan lagi di KLIA? Adakah ini merupakan satu kebetulan ataupun merupakan satu rancangan daripada kerajaan Korea Utara sendiri untuk mengganggu kedaulatan negara kita? Jadi hal ini boleh mencetuskan peperangan antara Malaysia dan Korea Utara disebabkan kes-kes tersebut. Dan berdasarkan faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa kesan terhadap pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga Korea Utara adalah disebabkan yang pertama adalah Korea Utara akan hilang hubungan baik dengan negara lain. Menurut penganalisis politik utara Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Ahmad Martada Mohamed berpandangan Korea Utara bukan sahaja berdepan kesan dalaman, bahkan hilang hubungan baik dengan sebuah negara yang mengamalkan konsep kesederhanaan. Jadinya, pemutusan hubungan ini dapat merugikan Korea Utara, di mana tidak ada lagi rakan negara luar yang baik seperti mana kita lihat daripada konteks negara kita, iaitu negara Malaysia yang mengamalkan konsep bersederhana. Yang kedua adalah hilangnya manfaat diperoleh dari segi pelancongan dan pemerdagangan yang menguntungkan Korea Utara. Hal ini memberi kesan yang besar kepada kerajaan Korea Utara itu sendiri. Seperti mana kita tahu bahawa kesah hubungan diplomatik antara Korea Utara dengan negara Malaysia memberi impak yang manfaat antara kedua-dua negara yang banyak dari segi ekonomi dan juga pelancongan. Dari segi ekonomi juga, banyak minyak bertapis, getah asli dan minyak sawit akan mengimport ke Korea Utara dari Malaysia, manakala besi kulit dan barangan besi akan mengimport dari Korea Utara ke Malaysia. Manakala dari segi pelancongan pula, orang Korea Utara yang ingin melawat ke negara Malaysia boleh melancong tanpa menggunakan visa, dan begitu juga rakyat Malaysia yang ingin sangat melancong ke Korea Utara, mereka boleh saja melawat ke Korea Utara tanpa penggunaan visa tersebut. Namun disebabkan kesan atas pemutusan hubungan diplomatik ini, negara Malaysia terus menyekat serta-merta kemasukan orang Korea Utara untuk masuk ke Malaysia, ataupun kemasukan itu yang sangat ketat atas faktor menjaga kedaulatan negara Malaysia. Hal ini merujuk untuk mengelakkan perisik ataupun anasir jahat memasuki ke Malaysia secara senyap dan menggugat kedaulatan rakyat di negara kita. Selain itu juga, kesan daripada memberi kerugian yang besar kepada Korea Utara, di mana pengimportan minyak bertapis, getah asli dan minyak sawit dari Malaysia disekat serta-merta disebabkan oleh kesan daripada pemutusan hubungan diplomatik itu. Kesan dari itu menyebabkan Korea Utara hilang rakan niaga yang menjadi sumber utama untuk mendapatkan minyak sawit, getah asli dan minyak bertapis dari Malaysia. Seterusnya yang terakhir adalah ia juga dapat mencemarkan nama negara kita, iaitu Malaysia. Sebab pemutusan hubungan ini disebabkan oleh seorang
warga Korea Utara dituduh terlibat dengan pengubahan wang haram. Jadinya, kes ini merupakan kes yang kita boleh katakan tidak boleh dimaafkan oleh pihak kerajaan Malaysia, yang mana perkara ini boleh menggugat imej negara Malaysia di mata negara-negara lain seperti negara-negara maju, negara-negara besar di serata dunia disebabkan kes tersebut. Bak kata pepatah, kerana lidah setitik rosak susu sebelangga. Ialah secara rumusannya, kesimpulan yang kita boleh ambil berdasarkan kes ini adalah yang pertama, pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara berlaku disebabkan oleh kes pengubahan wang haram di Malaysia yang mana dia melibatkan seorang warga Korea Utara. Jadinya, perkara ataupun kes ini merupakan kita boleh katakan kes yang tidak boleh dimaafkan oleh pihak kerajaan itu sendiri, kerana dia juga dianggap sebagai pengkhianat kepada negara kita, seperti mana hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia dijalin dan kedua-dua negara ini diibarat seperti sahabat. Namun disebabkan kes ini diumpama negara Malaysia dikhianati oleh negara itu sendiri. Selain dari itu juga, ia juga dapat merosakkan imej negara kita di mata negara lain. Dan di samping itu, kesan dari pemutusan hubungan ini juga mendapat ancaman yang hebat dari Korea Utara dan perkara ini boleh menggugat kesejahteraan negara Malaysia. Sebagai contohnya, seperti kes penahanan warga Malaysia yang menetap di Korea Utara, mereka menyatakan atas alasan untuk memastikan keselamatan diplomat antara kedua buah negara tersebut. Akhirnya, dengan kebijaksanaan Kementerian Luar Korea, telah pun menyelesaikan kes ini secara aman. Dan kesan daripada itu, kerajaan Malaysia menyekat dan mengawal ketat di sepadan antarabangsa untuk menghalang perisik ataupun anasir jahat yang mengganggu keamanan negara kita ini. Jadinya, pengajaran yang kita boleh ambil pada kes ini adalah jangan kita sesekali mengkhianati antara satu sama lain, kerana perkara ini dia boleh memecah belahkan antara kedua-dua belah pihak. Jadinya, saya berharap agar pihak kerajaan bijak memilih negara yang sesuai untuk melakukan hubungan diplomatik ini. Jika berlakunya konflik antara kedua belah negara tersebut haruslah selesai dengan seeloknya, dengan profesional, supaya tanpa memerlu angkat senjata, kerana hal ini boleh merumitkan lagi konflik antara negara tersebut. Jadinya, kesan daripada pemutusan hubungan diplomatik ini menjadi peringatan utama kepada pihak kerajaan untuk sentiasa mengawal dan menjaga negara Malaysia demi menjaga kedaulatan negara kita dan negara Malaysia kekal aman dan sentosa. Sekian daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.